اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا تكن كما ينبغي لجلال وعظيم شفاعتك واغفر لنا ذنوبنا ولولينا وحسنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita bersama kita kitab Tauhid yang bernama Kifayatul Awam. Mudah-mudahan dengan barakah kita dan dengan barakah para pendakwah kita, para penyebar ilmu agama yang kita share, yang kita sabar dengan barakah mereka itu, dan dengan barakah para ustaz kita, Ustaz Zul, Ustaz Hafiz, Ustaz Adli, Ustaz Mubi, Ustaz Heng, Ustaz Saleh, Ustaz Hadis, dan dengan barakah para penonton yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dan juga dengan barakah para umat Nabi Muhammad, khususnya mereka yang terputus asa bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala kalau banyak ujian tak putus asa, dan dengan barakah para alim ulama, para habaib, dan yang paling utama sekali dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa barakah-barakah mereka yang sudah tersebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan baba dari kita semua para pendengar, khususnya di petang ini, dan sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad yang sentiasa diredai, yang diampuni dosanya, dan yang selamat dunia akhirat kita dan keluarga kita yang hidup dan yang mati, insya-Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk kepada kitab Kifayatul Awam. Soalan Alhamdulillah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini katanya musannif rahimahullah ta'ala, alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah, atau kita kata puji-pujian bagi Allah. Jadi alif lam pada alhamdulillah dipanggil alif lam lil jinsi. Kalau panggil lafaz mufrad alhamdulillah, hamd, lafaz mufrad masuk alif lam jenis. Kaedah dia lafaz mufrad apabila masuk alif lam jenis batalat makna mufrad. Batalah makna mufrad dia. Makna bukan terjemah puji. Kalau kita terjemah puji bagi Allah, kena terjemah segala puji, atau kita sebut puji-pujian. Mana segala puji kita kata segala jenis. Nak kata masuk ada dalam jenis. Nak kata dalam puji itu ada beberapa jenis. Ada berapa jenis puji? Ada 4 jenis puji. Segala jenis puji. Dia nak puji tu dia ada rukun dia pula, rukun puji. Nak puji dia kena ada hamidun, orang yang memuji. Yang kedua kena ada mahmudun, yang dipuji. Kita puji siapa dia? Kita puji Tuhan yang memberi nikmat masyarakat. Allah Ta'ala dipanggil mahmudun, yang kena puji. Yang ketiga dia panggil mahmud bih,
mahmudun bihi ataupun mahmud bih, maknanya yang dipuji dengan dia. Itu dia, kita kata puji dengan apa? Kalau makhluk, kalau kita manusia nak puji satu orang, puji dengan lidah. Macam kita kata alat, nah, yang dipuji dengannya, alat yang digunakan untuk memuji. Mahmud alaih, yang dipuji ke atasnya, yakni kita puji tu di atas nikmat apa? Mahmud alaih, yang dipuji ke atasnya. Yang kelima, rukun puji kena ada siratun, sirah, yakni lafaz pujian, kalam lafzi, ucapan memuji seperti alhamdulillah, itu dipanggil sirah, lafaz pujian. Jadi rukun puji ada 5. Hamidun, makhluk yang memuji, orang yang memuji. Fa'ilun, hamidun, orang yang memuji. Mahmudun, yang kena puji. Mahmud bih, dipuji dengan apa? Kalau kita makhluk, puji makhluk dengan lidah. Kita puji seseorang tu dengan menggunakan lidah kita, semacam alat lah. Mahmud alaih ini puji atas nikmat apa? Yang dipuji ke atasnya. Segala puji bagi Allah di atas nikmat iman dan Islam yang Tuhan hadiah pada kita. Itu mahmud alaih. Yang kelima, sirah, lafaz pujian ucapan. Kemudian puji di sini dengan makna jamak alhamdu, terjemahnya segala jenis puji, termasuk dalam jenis. Ada berapa jenis puji? Ada 4 jenis. Segala jenis puji, ada 4 jenis puji. Pertama, dia mau tulis. Pertama, hamdu qadim li qadim. Tu puji qadim bagi qadim. Tu kalau nak terjemah Malaysia. Pertama, hamdu qadim li qadim. Tuhan yang qadim, puji diri Tuhan yang qadim. Itu satu jenis puji. Jenis puji yang kedua, dia ada 4 semua. Hamdu qadim li hadis. Tuhan yang qadim, puji makhluk yang baru. Hamdu qadim li hadis, Tuhan yang qadim, puji makhluk yang baru. Yang ketiga, hamdu hadis li qadim, iaitu makhluk yang baru, puji Tuhan yang qadim. Makhluk yang baru, puji Tuhan yang qadim. 3 jenis puji. Dan jenis puji yang keempat pula, hamdu hadis li hadis. Hamdu hadis li hadis, makhluk yang baru, puji makhluk yang baru. Mana contoh hamdu qadim li qadim? Contoh hamdu qadim li qadim seperti Tuhan, puji Tuhan banyak dalam Al-Quran. Contohnya tu yang ayat dalam surah Al-Anfal, dia kata ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maknanya dia kata sebaik-baik pertolongan ialah Allah, dan sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung Allah Ta'ala, dan sebaik-baik penolong Allah Ta'ala juga. Dia lagi puji diri dia. Tak apa Tuhan. Kita kata takabur, membesar diri Tuhan. Memang dia besar dulu. Kebesar diri di sini besar pangkat dia. Pangkat dia besar. Kita ni yang jadi salah pergi membesarkan diri, pergi memuliakan diri dengan sebab diri kita ni tidak mulia. Kita makhluk mana mulianya? Walaupun Tuhan bagi kemuliaan, bagi jawatan, itu bukan kemuliaan kita, itu kemuliaan yang dibagi pinjam. Dipanggil mulia majazi. Jadi tuan guru, jadi raja, nampak mulia lah orang muliakan kita, orang hormat kita, orang mengagungkan kita. Keagungan itu, kemuliaan itu majazi, bukan hakiki. Kemuliaan yang majaz, majaz ni makna pinjam. Tuhan bagi kemuliaan itu di atas jalan pinjaman, di atas jalan sementara, bukan milik kita. Bila bukan milik kita, tak boleh kita nak mengaku kita mulia, tak boleh nak membesarkan diri kita. Adapun kemuliaan Allah, kemuliaan hakiki, keagungan hakiki, boleh Tuhan nak dakwa dia mulia, boleh dia mengaku dia mulia. Kita nak mengaku kita mulia, mulia itu bukan milik kita, tak boleh nak mengaku, tak boleh nak dakwa. Mulia itu milik Allah. Dan Tuhan letak pada kita, Tuhan bagi kita kemuliaan, bagi atas jalan pinjam, majaz. Orang
panggil, dalam ilmu balaghah dia panggil isnad majazi. Kalau keagungan Allah, kemuliaan Allah, isnad hakiki, sandar mulia pada Allah itu secara hakikat. Sandar mulia kepada makhluk secara majaz, pinjaman. Iaitu orang-orang mulia, orang arif, bila dia sedar kemuliaan pada makhluk bukan yang hakiki, tetapi yang majazi, yang pinjaman, yang bukan milik. Lepas dia tak sombong. Kita macam baba ni jadi mudah nak sombong kerana terkadang kita lupa kemuliaan dan keagungan itu Tuhan bagi pinjam. Kita lupa kata majaz. Kita ingat ke hakiki. Kita perasan, ada perasan. Itu kita pun dakwa, kita mengakui benda bukan yang kita. Adapun Tuhan, dia boleh puji diri dia. Kada dia kata dalam surah Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kalamullah, kalam dia, dia kata tak dia. Allah puji Allah. Alhamdulillah. Dia ada juga. Itu contoh hamdu qadim li qadim, Tuhan puji Tuhan. Tak ada apa, benar. Yang kedua, hamdu qadim li hadis. Itu puji yang kedua, hamdu qadim di hadis. Tuhan yang qadim, puji makhluk yang baru. Mana contoh Tuhan puji makhluk yang baru? Seperti Tuhan puji para nabi, para rasul di dalam Al-Quran. Contohnya Tuhan puji kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tuhan kata, ni'mal abdu innahu awwabun. Innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Tersilap surah As-Sad. Nah, dia kata dan sebaik-baik hamba iaitulah Sulaiman. Sungguhnya dia Sulaiman itu awwabun, yang sangat taat kepada Tuhannya, Nabi Allah Sulaiman. Maka dia puji Nabi Sulaiman. Maka kata ulama, walaupun zahir Tuhan puji Nabi Sulaiman, wala zahir Tuhan puji makhluk, wala zahir Tuhan puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikat puji itu kembali kepada Allah, rajak balik pada Allah. Kerana walau Tuhan puji makhluk, Tuhan puji kita hamba, Tuhan puji pelajar, Tuhan puji penuntut ilmu, Tuhan puji orang yang bertaubat, Tuhan puji orang yang beramal soleh, maka tiap-tiap pujian itu kembali kepada Allah. Kerana puji itu kembali kepada orang yang melakukan kerja. Orang yang layak terima puji, iaitulah orang yang melakukan perbuatan terpuji. Maka perbuatan terpuji yang berlaku pada makhluk seperti orang soleh yang banyak sembahyang sunat, banyak puasa sunat, orang soleh yang banyak bersabar, para nabi yang banyak sabar, semua kelakuan baik hakikatnya perbuatan Allah Ta'ala. Karena dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum, kamu semua makhluk ciptaan Allah. Allah lah yang menciptakan kamu, Allah yang menjadikan kamu semua makhluk, termasuk para nabi, para rasul dan orang-orang saleh. Wa ma ta'malun, dan perbuatan kamu orang-orang saleh, perbuatan kamu makhluk, semuanya Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Maka pada hakikat semua zat orang saleh, perbuatan amalan baik orang saleh itu semua daripada Allah. Maka nak puji perbuatan baik orang soleh, hakikatnya kembali yang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelakuan Tuhan puji orang soleh sebenarnya kelakuan Tuhan puji diri dia. Seperti tukang rumah, dia puji rumah yang dia buat. Oi, cantik rumah ni, binaannya bagus sekali, cantik binaan rumah ini. Dia memuji itu tukang, dia puji rumah yang dia buat. Pujian itu kembali kepada tukang dia. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu anhu, apabila dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sedar pujian itu kembali pada Allah. Tak ujub sahabat dengan pujian daripada Allah, tak ujub, tak rasa
rosak iman sahabat dengan dipuji oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan siapa-siapa yang memuji sahabat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dipuji dengan sebegitu banyak pujian, mereka tidak rosak hati mereka itu, kerana sedar, tahu hati mereka itu bahwasanya puji itu kembali kepada Allah. Memang tak dapat kepada kita makhluk, hanya dapat dia akan jalan majaz, pinjam saja pujian itu, hakikatnya kembali kepada Tuhan yang beri pinjam, Allah. Puji itu milik Allah. Sedar, kata panggil khabar, tahu kat situlah mereka ini tak sombong. Hari ini dia berubah, hari ini dia pakai purda, hari ini dia pakai serban, hari ini dia belajar kitab, hari ini dia jadi baik. Maka bila orang puji baik dia hari ini, dia tak sombong, dia tak ujub, dia tak takabur, kerana dia sedar kelakuan baik hari ini adalah daripada Allah, adalah hadiah daripada Allah Ta'ala, anugerah daripada Allah. Maka siapa puji kita yang baik hari ini, pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedar hati nampak macam tu, maka hati yang nampak seperti itu tak jatuh ke dalam riak, ujub, sombong dan takabur dan umpamanya. Kalau macam tu, kelakuan zahir, hamdu qadim li hadis, Tuhan yang qadim, puji makhluk yang baru. Zahir, Allah Ta'ala puji makhluk, pada hakikatnya dia puji diri dia juga. Klik kepada hamdu qadim li qadim juga. Klik kepada yang qadim juga puji. Itu dia. Jangan kalau kita pergi perasan, Tuhan puji kita, puji tak pada kita. Kalau Tuhan puji kita, puji tetap kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu para sahabat dipuji Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dijamin syurga. Dipuji Imam Abu Bakar, dikatakan tak ada manusia yang dapat menandingi Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dipuji dengan sebegitu hebat kalimah pujian, tak rasa Abu Bakar, kerana dia sedar, orang panggil dia kena bukti. Kalau pelajaran dia kena bukti, dia kena hakikat, dia kena rahsia, dia kena barang. Apa barang sebenar milik Allah. Kata macam mana pun tak lekat di hati dia pujian. Kata dengan berjuta-juta bentuk pujian tak lekat di hati Abu Bakar, kerana sedar pujian itu kembali kepada yang menggerak, yang menjadikan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan semua kelakuan baik di tubuh kita itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hamdu qadim li hadis. Yang ketiga, hamdu hadis li qadim. Tuhan apa makhluk yang baru puji Tuhan yang qadim. Mana contoh kita yang makhluk puji Tuhan yang qadim? Seperti kita mengucapkan alhamdulillah selepas sembahyang, selepas baca Al-Quran, selepas makan nasi. Alhamdulillah, terima kasih Allah, segala puji bagi Allah. Maka kita puji Allah, memang puji itu kembali pada Allah. Puji kepada Allah satu kali, satu pahala. Puji kepada Allah dua kali, dua pahala. Seperti mana imam-imam masjid kita lepas sembahyang, terkadang mesti dia baca zikir alhamdulillah paling kurang 33 kali. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Apa tadi tu baca zikir ke apa? Subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi wa bihamdihi abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ila 33 kali. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hadin wa fi ni'mah. Allahu akbar. Mana pada kurang baca alhamdulillah 33 kali. Dapat 33 gandaan pahala. Dan jika kita baca 100, dapat 1 pahala. Setengah fahaman dia kata tak boleh lebih pada 33, nanti bid'ah, masuk neraka. Ini kita tak nampaklah pandangan dia. Dia kata 33 dapat pahala, kalau lebih daripada 33 masuk neraka dengan sebab Nabi tak buat lebih. Ada setengah pondok tu baca alhamdulillah 1000 kali.
Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Mungkin dia masuk tarekat syukur kok. Syukur sangat pada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 1000 kali. Maka ada yang kata bid'ah zikir Alhamdulillah 1000 kali. Jadi kita tak faham kat mana bid'ah. Karena kita kata satu Alhamdulillah, satu pahala, satu kebaikan. 10 Alhamdulillah, 10 pahala, 10 kebaikan. Kalau baca 33 kali Alhamdulillah, 33 kali pahala, dapat 33 kebaikan. Pahala-pahala ni kebaikan. Pahala baca 1000 kali, 1000 pahala, dapat 1000 kebaikan. Mari di satu golongan, dia kata, oh bila dah sampai 1000, dah tak jadi pahala, dah jadi keburukan. Macam mana? Dia macam duit lah, RM1, 1 kebaikan, RM2, 2 kebaikan di sebuah dunia. Kalau RM33, 33 kebaikan di sebuah dunia. Kalau RM1000, lebih banyak kebaikan. Kenapa nak jadi rugi pula? Ada setengah orang kata, kalau zikir Allah 1 kali tak apa lagi. Kalau dah sampai 1000 tu jadi bid'ah, jadi sesat. Kenapa pula? Makin banyak makin baiklah. Benda yang baik dibaca 1 baik, dibaca 2 baik, dibaca banyak, bertambah banyak kebaikan. Itu matematik yang cukup mudah. Yang mana mudah tak mudah pun, jika Tuhan tak bagi hidayah, tak nampak. Boleh dia kata baca Alhamdulillah, baca zikir 33 kali sunnah Nabi. Bila dah sampai 1000 dah jadi bid'ah, dah jadi sesat, dah jadi sabab bagi masuk neraka. Alhamdulillah jadi. Tak faham. Kalau duit RM1000 dia kata elok pula. RM1000 lebih elok pada RM33. Mari di zikrullah 1000 kali lebih tak baik, 33 kali saja baik. Ini kita tak nampak lah kehangan dia. Ini dengan sebab tak dapat hidayah lah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Allah Ta'ala bukakan kebenaran, supaya Allah Ta'ala bagi kita nampak apa yang benar itu benar, apa yang palsu itu palsu, apa yang dusta itu dusta. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah supaya boleh menuju kebenaran, dan supaya boleh meninggalkan dengan segala kepalsuan dan kedustaan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dipanggil hamdu hadis di qadim, makhluk yang baru puji Tuhan yang qadim. Seperti mana kita puji Tuhan lepas mayat, maka itu sunat. Jangan kata bid'ah. Pak Nabi tak buat semua. Nabi ya zaman pergi para sahabat, kalau tak zikir lepas mayat pun dia berzikir sentiasa hati dia. Kita orang awam ni, kalau lepas mayat tak berzikir, tak tahu dah, tak rumah. Kalau malam Jumaat tak join program baca Yasin kat rumah, biasanya tak baca orang awam. Itu biasaannya orang awam. Awak yang baca semua itu awak lah. Itu salah satu program yang ulama dulu buat supaya kita ini lekat amal. Kalau kat rumah malah baca Yasin, ulama buat program baca Yasin kat masjid. Hari apa yang sesuai baca Yasin? Nak pilih hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, tengok sesuai. Molek buat malam Jumaat nah. Kalau Kelantan hari Jumaat cuti. Orang pun ramai masjid malam Jumaat. Terkadang ni. Kalau Kelantan beberapa hikmah. Ini kerana nak menzahirkan kemuliaan Jumaat. Dia kerana dalam 7 hari, hari yang mulia setengahnya hari Jumaat. Maka nak memuliakan hari Jumaat, dibacalah hati Al-Quran. Apa hati Al-Quran? Yasin. Dibaca pada malam Jumaat. Itu salah satu bentuk program ibadat yang ulama buat. Begitu juga ulama buat program zikir selepas mayat. Beberapa minit diluangkan masa berzikir lepas mayat. Dan zikir lepas mayat itu bukannya wajib, sunat. Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Kalau tinggal tak ada dosa, cuma rugilah pahala. Kalau kita uzur, kita sibuk berhajat kepada urusan, boleh kita tinggal. Itu pun kita berzikir sambil-sambil berjalan tinggal. Ada orang kata bid'ah ni macam mana bagus. Kita doa lah supaya mereka dibukakan hidayah. Dan kita doa kepada kita dulu supaya kita yang dah dibuka hidayah, mereka Tuhan tambahkan lagi hidayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kita benci orang yang tak nampak jalanan ulama. Sebaliknya kita kena tolong kasihan kepada mereka, dan kita sedekahkan doa kepada kita dan mereka. Orang yang miskin hidayah,
kita sedekahkan doa. Orang yang miskin duit, kita sedekah duit. Orang kaya yang baik, dia tulus sedekah pada orang miskin. Begitu orang yang kaya dengan hidayah, ada rezeki duduk dengan ulama, banyak dengar kalam-kalam ulama, kaya dengan dengar banyak kalam ulama, maka sedekah sedikit pada orang yang tak suka ulama, sekurang-kurangnya kita sedekah doa. Bila Tuhan jadikan kita kaya, kaya dalam ilmu, kaya dalam harta, kaya dalam amal, kaya dalam pegangan, maka jadilah orang kaya yang baik. Macam mana kelakuan orang kaya yang baik? Dia tolong orang miskin. Ketika orang miskin dalam bentuk duit, miskin dalam bentuk amal, miskin dalam bentuk zikir, miskin dalam bentuk pergaulan dengan makhluk, miskin dengan pergaulan dengan ulama, miskin husnuzannya, maka kita yang ada rezeki lebih sikit ini doa pada mereka, sekurang-kurang pertolongan itu doa. Habis. Jadi kita puji Allah lepas semaya, termasuk ada puji hadis kepada Tuhan yang qadim. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Puji makhluk yang baru kepada makhluk yang baru. Seperti kita kata Bakar cantik, Abu Bakar cantik, Abu Bakar baik, itu puji hadis kepada hadis. Aku segala jenis empat puji tadi, Tuhan puji Tuhan, Tuhan puji makhluk, makhluk puji Tuhan, makhluk puji makhluk. Semua puji itu lillah ailam lil-ikhtisas kita pakai. Segala puji yang empat itu mukhtasun lillah, khusus bagi Allah. Kalau kita pakai nambil milik, segala puji yang empat itu milik Allah, kembali pada Allah. Dalam istighfar, segala puji yang empat itu yang berhak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payahlah kita berebut nak ambil puji, tak payahlah kita berebut nak bermegah-megah dengan puji, kerana puji itu takkan sesekali kembali kepada kita, kerana kepujian itu seringkali sentiasa selama-lamanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingat segala keburukan yang ada pada kita, dan kita kena ingat segala kelebihan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba Allah Ta'ala sang Raja yang mulia, yang dipuji sang Raja, yang dihina, yang tercela kita sang hamba. Kena sedar diri kita lemah, kita hina, maka kita bergantung kepada Allah yang maha mulia, yang maha terpuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan segala puji yang empat itu khusus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil Allah Ta'ala mana? Al-Munfaridi bil-Ijad. Kalau saja kalau berbagi Al-Munfaridi bil-Ijadi, segala puji bagi Allah, sifat yang ketunggalan bil-Ijad, dengan mengada. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang ketunggalan, yang dia seorang dia dalam mengadakan, dalam kerjaan urusan mengadakan, daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Yang buat kerja tu seorang saja. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wahdahu la syarikalah. Ilmu, dia lah raja, dia buat kerja seorang je. Itu al-munfaridi bil-ijad. Orang lain tak buat kerja. Kalau kita nak minta tolong kepada orang yang buat kerja, orang yang malas buat kerja, orang yang tak buat kerja, jangan minta tolong. Nak minta tolong sikit, minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan orang yang tak buat kerja. Nak hasil maksud dia. Minta tolong orang tak buat kerja. Kalau buat kerja, tolong bila dia tak buat kerja, dia malas. Maka minta tolonglah kepada orang yang buat kerja, yang memberi bekas pekerjaannya, perbuatannya memberi bekas, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa jemaah hikam disuruh bergantung pada Allah Ta'ala saja, jangan bergantung pada lain daripada Allah, termasuk amal. Mana-mana makhluk termasuk malaikat kena iktimat, kena berpegang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Min iktimat al-amal min su'ala raja' inda wujud salat. Dipanggil wahdaniyatul af'an. Makna dalam banyak-banyak perbuatan, hakikat perbuatan yang memberi bekas, iaitu
ialah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dipanggil satu pada perbuatan. Jadi semua perbuatan gerak-geri makhluk, diam makhluk, gerak makhluk, makhluk langit, makhluk bumi, makhluk darat, makhluk laut, makhluk kat dalam yang kita nampak, tak nampak, makhluk kat luar yang kita nampak, tak nampak. Semua gerak-geri diam bergerak itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Semacam wayang kulit lah. Allah Ta'ala itulah tuk dalam. Allah Ta'ala lah yang memiliki segala pergerakan bayang-bayang kulit, wayang kulit. Segala pergerakan itu daripada milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil tauhid af'al atau wahdaniyah pada af'al. Tak kira perbuatan baik atau perbuatan jahat, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan sembahyang daripada Allah, puasa daripada Allah, perbuatan kita bertaubat hakikat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedekah, kita mengajar kitab, kita sebar ilmu agama, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tak apa lagi mudah nampak. Macam mana adanya perbuatan jahat? Perbuatan jahat itu datang daripada siapa? Kata Mu'tazilah atau puak-puak Qadariyah, perbuatan jahat datang daripada makhluk, bukan daripada Allah. Ini bukan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana puak Qadariyah, dia tak nak tuduh Allah buat jahat. Dia nak kata Allah ni buat baik je. Allah tak buat kejahatan, Allah tak zalim. Dia nak duduk kat situ. Kerana jikalau Allah Ta'ala buat perbuatan jahat, seperti Allah Ta'ala buat kufur pada Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab, Allah Ta'ala menjadikan dia, Allahu khalaqakum, tubuh Abu Lahab Allah Ta'ala buat. Wa ma ta'malun, kelakuan kufur Abu Lahab, Abu Jahal, Allah Ta'ala buat. Kemudian Allah Ta'ala juga meletakkan Abu Lahab, Abu Jahal ke dalam neraka. Segera faham macam zalim lah Tuhan. Dia sebenar, Allah Ta'ala lah yang sebenar buat kufur pada Abu Lahab. Yang sebenarnya yang buat dosa pada Abu Lahab itu Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bubuh Abu Lahab dalam neraka. Tak zalim itu Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi bubuh Abu Lahab dalam neraka, yang buat dosa tu Allah Ta'ala. Abu Lahab masuk neraka. Adapun kita ada sunnah wal jamaah, walaupun perbuatan jahat, walaupun perbuatan baik, semua daripada Allah Ta'ala. Hatta Nabi Muhammad Allah Ta'ala buat, Abu Lahab Allah Ta'ala buat. Iman di para Nabi Allah Ta'ala buat, kufur pada Abu Lahab, dosa pada Abu Lahab Allah Ta'ala juga buat. Allah Ta'ala lah yang meletakkan Nabi di dalam syurga, Allah Ta'ala lah yang meletakkan Abu Lahab ke dalam neraka mengikut janji. Adakah Allah Ta'ala zalim? Tidak. Tetap tak boleh nak panggil zalim pada Allah Ta'ala. Walau Allah Ta'ala letak Abu Lahab dalam neraka, walau Abu Lahab itu dosanya dibuat oleh Allah Ta'ala pada hakikat yang sebenar. Ini jangan cakap kat mulut. Bila keluar majlis pengajian ini, kita pegang dalam hati atau sebar dalam majlis ilmu saja. Sembang biasa-biasa tak boleh, takut tak faham. Allah tak tidak faham. Jadi adakah dipanggil Allah Ta'ala zalim? Dengan sebab Allah Ta'ala buat dosa di Abu Lahab, Allah Ta'ala letakkan Abu Lahab di dalam neraka. Adakah zalim Abu Lahab? Zalim Allah Ta'ala? Tidak zalim Allah Ta'ala. Kerana cuba kita fahami apakah maksud zalim. Maka makna zalim itu kita merancang sesuatu yang bukan milik kita dengan tiada izin tuan milik. Apa makna zalim? Kita merentah sesuatu yang bukan milik kita. Kita merentah sesuatu yang bukan milik kita dengan tiada izin pemilik. Kalau pemilik izin, dia tak panggil zalim. Jadi kita memerintah, kita mengkontrol sesuatu yang bukan milik kita dengan tiada izin pemilik, dipanggil zalim. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cipta Abu Lahab, dia buat dosa pada Abu Lahab, dia bubuh Abu Lahab dalam neraka, itu tak dipanggil zalim. Kerana semua itu milik Allah. Abu Lahab milik Allah,
Perbuatan Abu Lahab milik Allah, neraka milik Allah, syurga milik Allah, iman milik Allah, kufur milik Allah, semuanya milik Allah. Bila semuanya milik Allah, berserah pada Allah lah. Dia nak bubuh dan aku nak bubuh dalam syurga, ikut dia lah, mengohak dia. Siapa kita nak larang, kita nak tegur, kata tak anjak zalim, tak zalim, siapa? Hak dia. Kita nak kata lagu mana? Raditu billahi rabbah. Cuma tu kita tidak reda dengan kufur, tapi tilik Allah Ta'ala letak, kita reda situ. Kalau tilik semata-mata kufur, kita tidak reda. Itu mana dia? Allah Rabbi ya Karim. Raditu billahi rabbah. Maka tak dipanggil zalim. Allah yarham, ayat diskar dia buat contoh. Seperti satu orang ambil kayu api, dia pun bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama dikerak, dipotong, dibuat jadi kemah. Bahagian kayu api yang kedua dikerak, dipotong dan dibakar. Dikerak, dipotong, dibakar. Tiba-tiba satu orang, satu bulan dia mari tegur, zalim anda. Kenapa awak tuduh saya zalim? Kerana kayu api ini awak bakar, kesian dia. Yang tu awak buat kemah. Yang ni awak bakar, zalim awak. Kita jawab macam mana? Ayah, aku tak zalim. Suka hati aku kayu api aku. Awak zalim ni, aku bakar kayu apimu. Aku bakar kayu api awak. Jikalau saya bakar kayu api kamu, saya bakar kayu api awak, itu baru zalim. Sebab kayu api itu milik awak. Ini saya merancang barang di dalam milik saya. Kayu api saya, suka hati saya lah. Saya nak bakar, saya nak buat kemah, saya nak korek telinga ke, saya nak garu kat belakang ke, saya nak jual, saya nak buat katil dengan kayu api ni. Suka hati saya lah. Saya nak patahkan, nak bubuh tempat bakaran api ni, suruh makin kuat api, serah pada saya, sebab milik saya. Maka begitu Allah Ta'ala bila semua miliknya, serah kepada dia lah. Dia nak lebih siapa, nak lebih kurang siapa, dia nak naik siapa, dia nak buat turun siapa, dia nak meliakan siapa, dia nak menghina siapa dia, dia nak masuk syurga siapa, dia nak masuk ke dalam apa dia. Semua kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba tak ada buat apa, nak buat keputusan pun tak boleh, serah pada dia lah. Kalau Tuhan nak macam tu, sentuhlah jadinya. Kalau Tuhan nak macam lain, jadi lain lah, jadi lain, jadi macam lain lah jadinya. Habis itu itu dia. Kalau gitu semua perbuatan baik buruk hakikat daripada Allah Ta'ala. Tetapi itu nisbah akidah. Akidah kita kata semua yang baik yang buruk hakikat daripada Allah Ta'ala. Walaupun begitu tak boleh haram kita bercakap di mulut Tuhan berzina, Tuhan buat kelakuan berzina, Tuhan buat kelakuan mencuri, Tuhan buat anjing, Tuhan buat najis anjing, Tuhan buat khinzir. Tak boleh, dia panggil jahat adab. Tak boleh. Adibu auladakum, ajarkan adab pada anak-anak kamu. Kena beradab, lebih-lebih lagi beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita kata Tuhan buat khinzir, walau betul. Tuhan buat kelakuan mencuri, walau betul pun tak boleh cakap ni sebuah adab. Hanya cukup ada dalam akidah. Sebab itu orang-orang ceramah bila dia beradab, dia kata macam mana? Tidak kata Tuhan buat salah, dia kata apa yang baik datang daripada Allah, apa yang jahat datang daripada saya sendiri. Itu kalau dia i'tikad, dia cipta kelakuan jahat, dia sama macam Qadariyah atau Mu'tazilah yang Qadariyah. Tapi kalau dia hanya bercakap saja apa yang baik daripada Allah, yang jahat saya sendiri, dia kata dengan mulut yang jahat saya sendiri, itu bukan i'tikad, hanya beradab. I'tikad yang jahat, yang baik Ta'ala sajalah perbuatan yang berkah. Sebab apa tak boleh kita kata makhluk buat jahat, seperti mana Mu'tazilah Qadariyah. Kalau makhluk memberi bekah pada perbuatan jahat, maka jadi lemah Tuhan. Lemah kok mana? Lemah Tuhan mampu beri bekah perbuatan kebaikan. Perbuatan yang zahir rupa jahat, Tuhan tak boleh beri bekah. Maka itu dipanggil lemah di atas kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dipanggil yang berkuasa.
Maka takluk kepada Allah Ta'ala itu umum boleh buat tiap-tiap perkara yang mungkin. Tiap-tiap perkara yang mungkin, perkara yang boleh jadi tidak boleh buat belakang. Tapi nisbah beradab apa yang baik daripada Allah, apa yang jahat saya sendiri beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kena jaga juga. Kalau gitu di sini dia kata al-munfaridi bil ijad, ini dipanggil dalam ilmu balaghah, ilmu badi' kalau tak silap dia panggil bara'atul istihlal namanya. Ini al-munfaridi bil ijad. Sebagai isyarat kita dia ni akan menyatakan ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Dalam bahasan ilmu tauhid sifat 20 kita akan masuk bahasan wahdaniyah. Di sini dia pun isyarat al-munfaridi bil ijad. Bagi akhir kita ni nak mendataskan wadaniyah pada zat, wadaniyah pada sifat, wadaniyah pada af'an. Kalau dalam tasawuf hak maha tinggi-tinggi itu dia panggil apa? Dia dipanggil tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'an. Kalau macam tu faham kat sini kita ni kita tahu ni sebab tengok di khutbah dia ni di permulaan kita selepas khutbah ada duk cakap bara'atul istilah menunjukkan kata kita ni kita tahu bara'atul istilah ni macam iklan. Kita ni kita apa ni? Dia pun tunjuk dia pameran iklan. Sebab tu kalau kita nak tahu kita ni kita apa, kulit kita tu tak ada, kita tengok khutbah. Bila khutbah itu bentuk-bentuk corak cakapan dia ke hal apa tauhid, isi kita tu ilmu tauhid. Kalau corak khutbah itu dia khutbah dalam bentuk nahwu, kita ni kita ilmu nahwu. Ni kita usuluddin ni boleh cam. Kalau kita tak reti baca kulit, kalau kulit hilang dan di khutbah, oh kita tahu boleh cam. Jadi al-munfaridi bil ijad, yang ketunggalan dengan yang mengada Allah Ta'ala sajalah yang beri berkah. Adapun kita, perbuatan kita tak boleh beri berkah. Apabila perbuatan kita ini hanya ikhtiar usaha saja. Yang beri berkah Allah Ta'ala. Kita ni nak dia. Kadang-kadang nak macam ni jadi macam ni, nak macam tu jadi macam lain. Tak jadi macam lain itu kata dia Allah Ta'ala. Itu dia. Habis. Tapi nak bangsakan yang buruk datang daripada Allah tak boleh, macam makam ta'lim, tempat belajar tadi. Itu dia. Jadi kalau nak kita nak tafsir la ilaha illallah, tiada perbuatan yang boleh beri berkah melainkan perbuatan Allah. Ini tiada perbuatan boleh beri berkah melainkan perbuatan Allah. Allah makam ini suci, la ilaha illallah, la mawjud hakikatan illallah. Tiada yang ada yang sebenarnya yang ada sebenarnya itu Allah. Itu cara ulama tasawuf orang. Kalau ulama tauhid orang, la ilaha illallah, la ilaha nafi. Illallahu isbah. Istisna daripada tiada. Isbah. Tiada Tuhan yang ada melainkan yang adanya Allah. Yakni kata Allah ya Hamayadi, semasa mulut sebut tiada Tuhan, Allah ada dalam hati, sudah timbul. Kalau di mulut belum timbul lagi nama Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada satu lafaz, Tuhan satu lafaz, melainkan lafaz juga Allah, lafaz keempat. Walau lafaz keempat baru zahir dengar nama Allah, tetapi masa sebut tiada tu Allah ada dalam hati. Tiada Tuhan melainkan Allah. Masa sebut tiada tu Allah ada dalam hati. Bahkan fardu takbir, na'udzubillah min zalik, kalau mati ketika kita mengucap la tak ada sebut ilah, la mati pun la mati terbimbing, ya ilah mati dalam mulut sebut tak ada Tuhan. Maka ulama nak cuma dalam hati itu kenapa Allah Tuhan sungguh masa mulut ucap la ilah tiada Tuhan, tiada Tuhan, ini Allah Tuhan sungguh. Kena naik dah nama Allah dalam hati. Contohnya seperti kita letak duit dalam poket kita RM5.
Kemudian ada orang tanya, Khalid, ada duit atau tidak? 10 ringgit Khalid, nak pinjam 10 ringgit. Khalid ada 5 ringgit. Muhammad tanya, Khalid nak pinjam 10 ringgit. Khalid ada 5 ringgit. Khalid katakan, Khalid kata tiada duit melainkan 5 ringgit. Tiada duit melainkan 5 ringgit. Semasa Khalid kata tiada duit, semasa mulut dia kata tiada duit, masa itu duit ada dalam paket tadi Khalid. Allah Allah pada mulut, tapi di hati timbul Allah. Tiada Tuhan, mana sebut tiada Tuhan di mulut, lafaz hati kata Allah ada dah, Allah Tuhan sini. Masa mulut kata tiada duit, nak kali RM5. Masa kita kata tiada duit, RM5 ada dalam paket tadi. Kita tak ada betul-betul kosong. Saya kata, Allah Tuhan. Itu dia. Di al-munfaridi bil-ijah, yang ketunggalan dengan mengadu. Tuhan sorry aja mengadu anak. Orang lain tak ada buat anak. Itu dia. Mujulah kita deh bila Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan hakiki, bila Tuhan benar, yang layak disembah dengan sebenar, dan yang layak yang dipuji dengan sebenar, tanya kita, dan layak ditakuti dengan sebenar. Aku nak takut semua kepada siapa? Kepada Allah Tuhan sekalian alam. Tadi apa situ pada pada kali kita pergi kepada medan tasawuf, dipanggil wahdatul af'al. Af'al yang hakiki, yang ada seluruh af'al Allah Ta'ala. Tapi bila sampai dekat situ, dia diam di dalam ketentuan Allah Ta'ala. Tapi dia bukan Jabariyah. Jabariyah ni dia ada 3. Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah dia di hati, perbuatan semua itu makhluk bagi bekah. Makhluk bagi bekah raka. Itu dia. Perbuatan baik daripada Allah, perbuatan jahat daripada makhluk. Ada perbuatan makhluk yang boleh bagi bekah. Depan Jabariyah dia etikot semua perbuatan itu daripada Allah. Makhluk tak ada ikhtiar usaha. Ahlussunnah wal Jamaah, makhluk ada ikhtiar usaha. Itu dia. Tetapi yang beri bekah pada hakikat perbuatan itu adalah Allah Ta'ala. Seolah-olah kita ni duduk tengah antara dua mazhab Syafi'i dan antara dua mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan duduk di tengah-tengah antara dua mazhab Qadariyah dan Jabariyah. Ngatuk apa-apa. Qadariyah dan Jabariyah ada sunnah duduk sama. Jabariyah segala perbuatan daripada Allah, jabran, zahiran wa batinan. Zahir batin Allah Ta'ala buat. Hati dia juga semua Allah Ta'ala buat. Sama ada hati dia. Tapi zahir tubuh dia kata Tuhan juga. Kalau kita tanya buat Jabariyah, kamu dari mana? Saya dari Tuhan. Kamu datang kedai dengan apa? Saya datang kedai dengan Tuhan. Dia kecek kat mulut hak hakikat. Kenapa tak? Qadariyah dia kecek kat mulut hak ikhtiar usaha. Saya makan, saya minum. Sama kecek dia Qadariyah. Tapi etikot memang kalau saya tak makan tak habis nasi. Dia pergi kat sini buat pegang ni. Qadariyah zahiran wa batinan. Hak mulut kecek Qadariyah, hati pun pergi ke Qadariyah. Siapa dia pergi tanda? Zaid pergi tanda. Zaid pergi pukul orang. Dia kata perbuatan itu perbuatan makhluk yang berikah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam hati pergi sebuah Jabariyah, kedua pergi sebuah Qadariyah. Najabran batinan. Pada hatinya semuanya daripada Allah. Tapi pada mulut bila orang tanya, saya makan, saya minum, saya berpuasa, saja aku berpuasa besok hari. Kalau kau turut Jabariyah, sahaja Tuhan puasa, sahaja aku semaya, sahaja Tuhan semaya, Pak Rafa'ah kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku semaya asal Pak Rafa'ah kerana Allah Ta'ala. Ini sahaja Tuhan semaya. Dia tak saya kata. Kita ini hati begitu supaya Jabariyah. Semuanya, semua Allah, semua Allah, semua Allah. Tapi mulut begitu supaya Qadariyah. Mana mulut begitu supaya Qadariyah? Saya usaha, saya makan, saya minum, saya puasa, saya sembahyang,
Itu dibagi Qadariyah. Tadi oleh mulut seperti Qadariyah, hati seperti Jabariyah. Itu ada sunnah wal jamaah. Habis itu jadi Jabariyah zahiran wa batinan semua. Qadariyah zahir dia, batin dia, ya begitu perbuatan makhluk lah yang boleh bekas. Setiap usaha boleh bekas. Ahli sunnah jamaah mulut berkecek, setiap usaha. Hati berkecek, semua daripada Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kena ingat molek lah tu. Perbezaan antara ahli sunnah dan Qadariyah dan Jabariyah. Kemudian kita ini kekal dalam golongan ahli sunnah wal jamaah, golongan yang mudah-mudahan dirajai Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak saya nak bertikat dulu. Kita bertikat wassalatu wassalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita bertikat dulu Begitulah, mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, mudah-mudahan dengan barakah para jemaah, para pendengar, harap Allah Ta'ala jagalah akidah babo, jaga akidah para pendengar, para penonton. Minta Allah Ta'ala jaga akidah keluarga kita, dan minta keluarga kita ini mati dalam akidah yang benar, yang diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, akidah tauhid yang sifat 20, yang digerti daripada para alim ulama yang muktabar, yang hakikatnya datang daripada Al-Quran dan hadis semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dunia akhirat, dalam pelihara akidah kita, kemudian mati kita dalam iman. Kata guru bapa, pahala banyak mana, ibadat zuhir banyak mana, dan mengatik banyak mana pun. Kita tapi tak ada hati berpegang lagu mana. Banyak kita ibadat macam mana sekali tu, dia. Janganlah kita putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapa pun mengatuk ni, kita boleh kecek pun lepas itu pun mengapu. Anak lihat dengan barakah para jemaah ni, minta Allah Ta'ala jaga buat kita supaya kita semua ni boleh mati dalam iman dan Islam kita, keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sangat mata. Apa tu minta sangat-sangatlah sekali lagi minta kepada jemaah, doalah kepada bapa dan keluarga supaya boleh istiqamah menjadi hamba Allah, istiqamah duduk dalam iman. Bapa harap kita semua ini kekal dalam akidah yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Dan bapa harap kita boleh bersama di dalam syurga. Kata Tok Guru bapa, jika kalau ingin bersama, pastikan akidah kita sama, iaitu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Ajak ahli keluarga kita belajar sifat 20, ajak keluarga kita, sahabat kita belajar sifat 20, belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya dapat masuk syurga bersama. Para nabi, para rasul, para sahabat semuanya sama dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah itu datang kemudian hari, akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah, akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah, semua itu diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tolong bukukan, dia tolong susun daripada Al-Quran dan hadis. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi susun akidah sifat 20, akidah sifat 13 diambil daripada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita berada dalam akidah yang sama, dan mudah-mudahan kita Ahlussunnah wal Jamaah ini tak putus asa dalam berdoa dan tak putus asa dalam mengasihani mereka yang akidahnya sesat lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Allah boleh bersama kita Nabi Muhammad di dalam syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Harap sangat-sangat marilah kita saling sayang menyayangi sesama umat Nabi Muhammad, kerana itulah kebahagiaan. Kalau kita saling membenci, itulah penderitaan. Itulah dipanggil serabut. Kalau tak panggil serabut, baik kita saya orang tak serabut, kalau orang benci kita pun kita saja. Untuk kasih sayang kita mendoakan, saling mendoakan, saling menyayangi dan saling mendoakan. Dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tahulah lagu mana perasaan bila bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk dengan orang saya ke Nabi ni, kita serah tenang hati. Kita
tahulah orang-orang lain. Kalau bapa ni boleh sayang kepada orang yang kasih kepada Nabi, kita rasa gembira dah. Boleh sayang kepada orang yang kasih umat Nabi Muhammad, kita rasa gembira dah. Siapa dia hak kasih kepada Nabi? Habib Umar kasih kepada Nabi, para wali-wali Allah, ahli-ahli ulama kasih kepada Nabi, para pendengar, para penonton, para pelajar ilmu agama di hari ini kasih kepada Nabi. Semua orang kasih kepada Nabi, orang baik-baik. Kita sayang kepada orang baik, kita rasa gembira dah. Tak sayang kepada Nabi lagi, tak bersama dengan Nabi lagi. Ini kita duduk sama-sama pengajian lah, kita sama-sama orang komen. Kalau kita baca komen-komen sama-sama orang kita dengan hak tu selawat, hak tu doa, hak tu minta doa kedua ibu bapa, kita baca komen tu sejuk hati, rasa sayang hati. Itu sayang, kita sayang kepada orang yang sayang ulama, sayang kepada orang yang sayang Nabi, rasa tenang hati, sejuk hati, gembira tu. Kalau bapa kita tahu lah. Dengan Habib Umar kasih kepada Nabi, kita selalu gembira dah boleh kasih kepada orang kasih Nabi. Belum kasih ke Nabi lagi, belum kasih kepada Allah Ta'ala lagi. Jadi marilah kita saling kasih mengasihani, sayang menyayangi, doa mendoa, saling mendoa. Jangan kita membenci, jangan saling membenci, walau orang benci kita, walau orang membedakan kita. Balaslah doa, balaslah kasih sayang. Selagi mana tak perlu kepada kekerasan, kita guna kelembutan. Nabi itu bersifat dengan arwah, dengan penyayang, sejuk, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Itu sifat Nabi dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka Allah dan Rasul ni lema dengan sifat kasih sayang. Itulah nak tegur pun tegur dengan kasih sayang, tegur dengan lembut. Bapa pun tak boleh buat belakang tu, tapi harap para jemaah doa ke bapa supaya bapa boleh istiqamah ada sifat kasih sayang. Semoga para jemaah, para pendengar kita di hari ini boleh bersifat kasih sayang bersama suami isteri, bersama keluarga, bersama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kasih sayang tu kasih sayang yang tidak bertanggung syarak, kasih sayang dengan ikut tuntutan syarak lah. Yang mana ada batasan dia, ada jangan langkau batasan dia. Kalau itu cara nak sayang sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling mendoa dan saling sedekah selawat, sedekah kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tak hilang pada sedekah. Macam api lilin dicucuk oleh 1000 lilin, api lilin tak berkurangan. Harap sangat kita semua selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan minta sangat-sangat sekali lagi doa kepada bapa dan keluarga dan semua para pendengar. Harap kita semua selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah wa lakati wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir ummata Muhammad. Ya Allah, apalah kepada saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kami, ibu bapa kami, sahabat kami, semualah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, adik keluarga kami, orang kapur kami, yang penjumpa kami, yang musuh kami, yang dendam kami, yang sangkal kami, sulit kami, mengopak kami, sekalihat pada kami, menjadi baik kami dan mereka itu, menjadi jauh kami dan mereka itu. Apakah dosa kami dan dosa mereka itu sekalian semuanya, dan apakah juga dosa kami dan dosa yang pernah kami buat zalim kepada mereka suatu ketika dahulu. Ampunilah semua umat Nabi, dosa-dosa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bahagiakan Rasulullah, bahagiakan hati kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Ta'ala. Ampunkan semua dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala rahmatilah, Allah Ta'ala sayangilah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah marham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Nabi Muhammad gembira insya-Allah. Ya Allah, gembirakanlah hati Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala. Jadikan kami umat Nabi Muhammad ini sentiasa dirahmati dan disayangi, diridai Allah dan Rasul selama-lamanya dunia akhirat. Itulah surga hakiki bagi kami, Allah. Allah marham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan hakiki bagi para wali, iaitu satu saat yang tidak diredai, satu saat yang tidak dirahmati, satu saat yang dia tidak disayangi Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadikanlah kami hamba yang setiap saat disayangi Allah Ta'ala, walau pernah kami berbuat maksiat, walau pernah kami duduk dalam dosa. Jadikanlah kami hamba yang sentiasa disayangi, dirahmati Allah dan Rasul selama-lama dunia akhirat.
Allahumma shlih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami hamba yang baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, dan semakin hari berkurang kejahatan kami, dan bertukarlah segala jahat kami kepada kebaikan. Walau dulu kami pernah buat jahat, walau misalnya tak pernah kami jahat, matikanlah kami dengan kebaikan. Namun jadikanlah kami hamba yang baik di sisi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang tenang, hamba yang lapang hatinya di dalam menunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada banyak musibah bala bencana datang kepada kami, senangkanlah hati kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ana zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, yang maha kasih sayang, kami ini banyaknya buat dosa, buat jahat, buat khianat, buat zalim, buat menjahili diri kami. Ya Allah, banyaknya khususnya bapa, ya Allah, banyaknya kekurangan dan kesalahan dan kesilapan kami. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya kami, khususnya diri bapa ni, banyak sangat buat dosa pada diri kami. Nak bila kau tak tertinggal malunya, ya Allah, penuh tubuh kami, khususnya bapa ni, penuh dengan dosa. Na'udzubillah min dzalik, astagfirullah, astagfirullah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau Allah tak sayang kami yang banyak dosa ni, kalau Allah tak rahmati kami yang banyak dosa, kalau Allah tak ampun dosa kami yang banyak kesilapan ini, dan aku min khasirin, celaka kami, rugi kami dunia akhirat, ya Allah. Tak ada orang yang betul-betul boleh tolong kami melainkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khuz biyadi ya Allah, ya Rasulullah, bi rahmatika ya Allah. Taiklah tangan kami dengan rahmatmu ya Allah. Khuz biyadi bi syafa'atika, dengan syafaatmu ya Rasulullah. Taiklah tangan kami dengan kemuliaanmu Rasulullah. Taiklah tangan kami, selamatkanlah kami ya Allah, ya Rasulullah. Irhamna ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, rahmatilah kami, sayangilah kami ya Allah, redalah kami ya Allah. Mudahkanlah urusan dunia akhirat kami ya Allah. Selamatkanlah dunia akhirat kami ya Allah. Jadi berjayalah kami dunia akhirat ya Allah. Redalah dan sayangilah kami dunia akhirat dengan kekal kasih sayang Allah dan Rasul. Boleh kita bersama Allah dan Rasul dan syurga dengan sekalian umat-umat Nabi, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak bertempat dari syurga, tapi mudah-mudahan kita boleh masuk syurga dengan bersama Rasul dan serta boleh melihat zat Allah dan zat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah berikanlah kepada kami segala kebaikan dunia, rezeki zahir, rezeki batin, keuntungan zahir, keuntungan batin. Akhirat hasanah, bagilah kepada kami segala kebaikan akhirat, termasuk kebaikan yang halus atau kebaikan yang zahir. Qina azabannar, qina azabal kubur, qina azabal mahsyar, azabal sirat, azabal mizan, qina azabad dunya wal akhirah. Jadilah kami daripada segala azab dunia akhirat. Jadilah kami daripada segala azab neraka, segala azab kubur, segala azab mahsyar, segala azab di mizan, timbangan mahkamah akhirat, segala azab di as-sirat, segala azab dunia akhirat. Jadilah kami Allah, takutnya azabmu ya, takutnya azabmu ya, takutnya Tuhan yang memiliki segala azab, takutnya Tuhan yang menyediakan segala azab bagi orang yang dia kehendaki. Jadilah kami daripada azabmu ya Allah. Jadilah kami daripada segala azab dan bencana dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, unzur ilaina ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang di Yaman, Allah Ta'ala kurniakan cahaya. الله يجعلنا والحاضرين والسامعين ومن يحبون